Cobaan satu dua. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala al-kiram wa ashabi zawm syablah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah oleh kamu akan bencana yang akan berlaku, tidak akan terkadang kepada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kubawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hassa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila khairi ibtigha'a mardati wa qurbi sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah untuk imam kita pada maghrib ini. Sebelumnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurus surau, jantan kuasa surau, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Dan malam ni adalah kuliah terakhir sebelum kita menyambut Ramadan ni, kerana minggu yang akan datang kita dah masuk Ramadan, minggu ketiga dah masuk Jadi malam ni terakhir, lepas tu kita sambut Ramadan. Dalam Ramadan nanti berpuasa kan, ibadah tarawih dan sebagainya. Dengan kata Ramadan tidak ada tazkirah, sama ada sebelum tarawih, ketika tarawih dan selepas tarawih. Kalau ikut pada sopi yang saya dapatlah, tak ada tazkirah kan, macam tu. Terpulanglah pada tuan-tuan macam mana nak isi tazkirah. Kat mana nak isi tu, terpulang pada tuan-tuan lah kan. Kalau ikut sopi tu tak boleh lah. Tapi dia tak sebut pagi lepas subuh tazkirah, tak ada sebut. Tak ada sebut sama ada boleh atau tidak, saya tak pastilah. Tapi dalam sopi tu tak ada sebut. Yang disebut ialah tak boleh sebelum tarawih, semasa tasbih dan selepas tarawih. Macam tu. Macam tu. Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung kitab kita
faedah bernikah itu dah belum? Dah. Sekarang sampai mana? 17. Baris perkahwinan. InsyaAllah ada kitab boleh semak. Kalau musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin, telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan akan bermanfaat ilmunya insyaAllah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Jadi kita masuk dalam pembahasan sunat berkahwin. Hari itu 5.1 kita berada di muka surat 17, perkahwinan dalam keadaan berkeinginan, betul tak? Perkahwinan dalam keadaan berkeinginan dan berkemampuan adalah lebih baik daripada menumpukan masa dengan ibadah sahaja. Inilah yang ditahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat. Beberapa orang sahabat yang telah bertekad untuk beribadah semata-mata dan tidak akan berkahwin. Hal ini berdasarkan hadis An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi bisirri. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa. Waqala ba'duhum la akalul lahma. Waqala ba'duhum la anamu alal firashin. Fahamidallah wa asna alaih. Faqala ma bala aqwamin qalu kaza wa kaza. Ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Walakinni usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Baik. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Maksudnya apa tuan-tuan? An Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini terima daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadam Rasulullah SAW. Anas ni khadam Rasulullah. Apa dia kata? Anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya terdapat beberapa orang sahabat Nabi kan, sa'alu azwajan Nabi SAW. Mereka itu bertanya kepada isteri baginda Rasulullah SAW. Tentang apa mereka bertanya? An amalihi, tentang amalannya Nabi. Fi sirri, pada waktu sunyi. Fi sirri, pada waktu sunyi lah. Maksudnya pada Nabi seorang diri. Jadi beberapa seorang sahabat ni tanya Nabi lah tentang amalan Nabi fi sirri, pada waktu sunyi, mana orang lain tak nampak, Nabi seorang lah masa tu. Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebahagian mereka, la atazawwajun nisa. Kalau macam tu aku tidak akan berkahwin dengan mana-mana perempuan. Maksudnya isi Nabi tu ceritalah. Si Nabi tu ceritalah tentang amalan-amalan Nabi tadi. Jadi bila cerita tentang amalan Nabi tadi, maka berkatalah sebahagian lelaki tadi. Apa kata mereka? La atazawwajun nisa. Kalau macam tu aku tak nak kahwin lah. Kalau macam tu aku takkan berkahwin selama-lamanya. Bila dia dengar tentang amalan-amalan Nabi ketika waktu bisri, waktu Nabi seorang diri. Waqala ba'duhum, dan berkatalah sebahagian mereka pula, la akalul lahma, aku tidak akan makan daging. Aku tak akan makan daging selama-lamanya lah. Kalau tak makan daging, makan apa? Makan sayur lah kan? Ataupun makan roti, gandum, makan tu lah. Nabi tak sahabat tadi tak akan makan daging bila ceritakan tentang amalan Rasulullah SAW tadi. Waqala ba'duhum, dan berkatalah sebahagian mereka, la anamu ala firashin, aku tak akan tidur di atas katil ataupun tempat yang selesa lah. La anamu ala firash, aku tak akan tidur pada tempat selesa. Kena boleh dengar amalan Nabi tadi. Fahamidallah wa asna alaihi, maka lalu
Lalu Nabi memuji Allah Ta'ala. Rupa-rupanya perkara tadi didengar oleh Nabi. Fahamidallah wa asna alih. Maka Nabi pun terdengarlah perbualan tadi, kan, perkataan sahabat-sahabat tadi yang ada yang tak nak berkahwin, ada yang tak nak makan daging, ada yang tak nak tidur selama-lamanya, mana nak ibadah aja siang malam pagi petang. Maka Nabi pun kata fahamidallah. Maka Nabi pun memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan puji-pujian kepada Rasulullah Allah Ta'ala. Kemudian apa kata Nabi? Faqala ma balu aqwamin. Ma balu aqwamin. Nabi kata, mengapa mereka berkata begini dan begitu? Kenapa mereka berkata begini dan begitu? Mana ada kaum tadi? Ataupun mana laki-laki tadi yang berkata demikian tadi? Kaza wa kaza. Walakin usalli wa anamu. Tetapi aku juga bersemayang, aku juga bersemayang dan aku juga tidur. Wa asumu wa atarul. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwaju nisa. Dan aku juga berkahwin dengan perempuan. Aku juga berkahwin dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tak suka dengan sunnahku, maka bukan daripada kumpulan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Jadi hadis ni tuan-tuan merupakan satu hadis teguran Nabi SAW kepada umat baginda Rasulullah. Walaupun asalnya hadis itu ditujukan pada tiga orang sahabat. Dalam Quran pun banyak berlaku begitu, kan? Ayat Quran itu diturunkan oleh sebab demikian. Kenapa ayat Quran itu turun? Tadi dikatakan asbabun nuzul, sebab turun ayat itu kenapa? Kerana peristiwa ini, peristiwa itu dan sebagainya, maka turun ayat. Dalam hadis pun begitu juga. Kenapa hadis itu diucapkan? Kerana berlaku kepada tiga orang sahabat tadilah. Yang orang kata yang nak hidup, kan, yang tak akan berkahwin, yang tidak akan tidur selama-lamanya dan sebagainya. Jadi pada asal hadis ini tujukan pada sahabat tadi. Tetapi bukan sahaja sahabat, malah kita jugalah umat baginda Rasulullah SAW pun ditujukan juga hadis ini lah. Jadi kerana kaedah menyatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Ibarat itu ataupun pengajaran itu dilihat kepada lafaz yang umum. Dilihat pada lafazan umum, bukan pada sebab yang khusus. Sebab khususnya kepada sahabat tadi, kan? Tetapi umumnya ditujukan kepada kita lah, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Akan tetapi tuan-tuan, ada juga kalau umat Nabi ini yang tidak berkahwin. Malah di kalangan para ulama pun ada juga tidak berkahwin. Ada di kalangan para ulama yang tidak berkahwin. Antara para ulama tidak berkahwin ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi Allah Ta'ala tidak berkahwin. Kenapa? Kerana dia sibuk mengarang kitab, sibuk mengajar dan sibuk mengarang kitab. Akhirnya dia tidak berkahwin, kan? Kalau kita ada tak kita mengarang kitab? Tak ada benda, apa benda nak dikarang? Tak ada benda. Perlainan dengan ulama. Ada sebuah ulama ni dia menumpukan sepenuhnya, kan, dengan mengarang kitab, dengan mengajar sana, mengajar sini, sehingga dia dilazatkan, disebutkan dengan pengajian ilmu, sehingga dia lupa untuk mendirikan rumah tangga. Macam itulah. Tapi walaupun begitu, kan, kita tak semestinya tidak berkahwin. Kalau kita ada jodoh, kemampuan, maka bolehlah kita berkahwin. Itulah. Dan Manawi ini kita tahu ulama yang hebat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia ulama tarjih. Ulama yang hebat. Banyak kitab-kitab ni karang Manawi. Contohnya kitab Minhajul Talibin, Majmu' Syarah Muhazzab, Kanzur Raghibin. Banyaklah kitab-kitab yang karang oleh Manawi tu, kan. Hadis 40 yang kita belajar tu pun Manawi juga yang karang. Hadis 50. Kitab Al-Azkar itu karang Manawi, dan berpuluh lagi lah, kan. Kadang-kadang ulama yang imam hebat ni itu imam, dan dia ni tidak berkahwin. Itu. Baik.
Dia tidak kahwin sebabkan dengan disebutkan dengan pengajian ilmu, mengaji, belajar dan sebagainya. Baik, kita tengok tadi, wanita juga sunat berkahwin sebagaimana lelaki sekiranya mempunyai keinginan dengan tujuan menjaga diri, iffah, menjaga diri, kemudian hifzuddin, menjaga agama, dan apa lagi, untuk menakapkan nafkah, mendapatkan perlindungan dan sebagainya, maka dia digalak berkahwin. Tapi kalau jodoh tak ada, nak buat macam mana? Tak ada. Tak ada jodoh. Kan memujang lah sampai umur 56 tahun memujang, tidak ada jodoh. Itu jodoh ni bukan urusan kita, itulah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sunat tidak berkahwin. Makruh berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan tetapi tidak memiliki perbelanjaan nikah dan nafkah. Makruh berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan tetapi tidak memiliki perbelanjaan nikah dan juga nafkah. Macam tu. Dia perbelanjaan nikah pun tengoklah perbelanjaan nikah macam mana. Sebab ada yang berkahwin tentang hanya bagi, dalam konteks kita di Negeri Sembilan ni, ada yang bagi mas kahwin aja RM200. Boleh tanya ada tak hantaran? Tak ada pun hantaran. Pemberian lain ada tak? Tak ada juga. Cincin, gelang, rantai pun tak ada. Banyak yang macam tu kan. Yang nikah pejabat. Tapi kalau yang nikah-nikah di Korea ni, kebanyakannya antaranya ada yang 10,000, ada yang 8,000, ada 5,000 dan sebagainya. Tapi kalau setakat nikah di pejabat, kadang tak ada hantaran pun mas kahwin ni lagi. Tak kisah, yang penting kau kahwin kan. Gitu. Cikgu, penting kau kahwin, kau nikah dan sebagainya. Dan halal lah. Halal lah hubungan tadi dengan perempuan tersebut. Macam tu. Baik, sehubungan dengan itu, kita hendaklah menjaga diri dengan beribadah dan berpuasa. So kalau seandainya tidak ada perbelanjaan untuk nikah ataupun nafkah, maksud nafkah ni tidak ada pekerjaan. Sebab nafkah ni mesti ada pekerjaan. Nak bagi nafkah pada isteri, nak bagi nafkah pada anak-anak, mesti ada pekerjaan. Tak ada pekerjaan macam mana? Mengajar pun pekerjaan juga. Macam tu guru kan, ustaz-ustaz ni ada separuh daripada ustaz ni kerja dia mengajar je. Siang, malam, pagi, petang mengajar. Dia tak ada pekerjaan lain. Dia tidak ada pendapatan tetap. Ada separuh ni pendapatan tetap, bergaji tetap kan. Dia gaji tetap. Ada tak gaji tetap? Bergantung pada mengajar. Kalau orang mengajar ada duit. Tak mengajar tak ada duit. Macam ni. Ada yang bekerja, bila ada kerja ada duit. Tak kerja tak ada duit. Dia tidak ada pendapatan tetap. Macam tu. Jadi pendapatannya bergantung pada pekerjaan dia yang dia buat pada hari itu. Ada gajiannya dibayar gaji, maknanya ikut jam. Dibayar gaji ikut jam. 1 jam berapa puluh ringgit dibayar. So kalau tak kerja tak ada apa-apa lah. Zero lah. Tak ada pendapatan macam tu. Macam tu. Itu yang kadang-kadang ada yang tak nak berkahwin sebabkan dia tak mampu untuk menyara kehidupan. Macam tu. Baik. Jadi sehubungan dengan itu tadi tuan, bagi yang tidak mampu memiliki perbelanjaan untuk nikah kahwin dan tidak ada atau tak mampu untuk bayar nafkah, maka naklah mereka menjaga diri dengan beribadah dan berpuasa. Beribadah dan berpuasa. Lantaran kesibukan itu melekakannya daripada berfikir tentang perkahwinan dan mengendurkan keinginannya sehingga dia mampu mengatasi dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut dalam Quran, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, naklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah Ta'ala memberi kekayaan kepada mereka daripada limpah kurniaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semana-mana lelaki yang tidak mampu berkahwin, pemuda-pemudi yang tidak mampu berkahwin, tidak ada jodoh ataupun belum ada jodoh, apa tugasan mereka ialah menjaga kehormatan
menjaga kehormatan diri. Sebab kalau pemuda-pemudi rosak, maka negara pun rosak. Tak? Pemuda-pemudi rosak, remaja rosak, maka negara pun jadi rosak. Kalau pemuda-pemudi baik, maka negara pun jadi baik, jadi pun bagus. Tak? Itu maknanya negara juga bergantung kepada pemuda dan pemudi. Gitu. Malah ada pula patah Arab menyatakan dia kata perempuan itu ialah tiang negara. Dia patah tu. Perempuan itu tiang negara. Mana kalau baik perempuan, maka baiklah negara. Kalau rosak perempuan, maka rosaklah negara kita. Rosaklah sebuah negara disebabkan oleh perempuan tadi. Macam tu. Tapi sebenarnya bukan perempuan saja, lelaki juga. Sebab ada benda yang ada masanya yang mulakan lelaki, bukan perempuan. Ada juga yang memulakan satu benda maksiat itu perempuan, bukan lelaki yang mulakan. Gitu. Tak? Jadi betul juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj." Ni hadis ni hadis yang sama yang diulang di belakang. Man istata'a minkum ba'ah, barang siapa di kalangan kamu mampu berkahwin, falyatazawwaj, maka naklah ada berkahwin. Kalau tak mampu berkahwin, maka naklah menjaga dirilah. Okey. Pusing-pusing. Okey. InsyaAllah. Man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, siapa yang mampu berkahwin, maka naklah berkahwin. Kerana dengan berkahwin tadi kan, wa ahsanu lil farji, memelihara akan kemaluan dia, kemudian menahan pandangan matanya daripada melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami daripada hadis ini, sekiranya tidak memiliki kemampuan, maka sunat baginya tidak berkahwin. So mana kalau tidak ada kemampuan daripada segi nafkah tadi, nafkah, kemudian dari segi perbelanjaan, kemudian dari segi tempat tinggal dan sebagainya, maka sunatlah bagi dia untuk tidak berkahwin, dan dia menumpukan perkara dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh. Makruh hukum ini berlaku apabila seseorang tidak perlu kepada perkahwinan. Hukum ini berlaku apabila seorang itu tak perlu kepada perkahwinan. Contohnya, seseorang yang tidak punya keinginan untuk berkahwin, sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi, penyakit, atau tidak mempunyai perbelanjaan. Okay, dia ada penyakit ataupun OKU lah. Istilah kita ni OKU, orang kurang upaya. Baik. Orang kurang upaya, OKU. Jadi bagi orang-orang ini kemungkinan sukarlah untuk dia mendirikan rumah tangga, kecuali dijodohkan dengan OKU juga. Sebab adalah kita tengok tuan, orang OKU berkahwin dengan OKU. Ada satu pasang tu tuan-tuan menikahkan, dia OKU lah, dia menggunakan bahasa syarat. Menggunakan bahasa syarat. Okey. Mata okey, tak ada masalah. Mata okey, cuma telinga kurang dengar, kemudian mulut bisu. Pasangan dia pun macam tu juga. Pasangan macam tu juga. Jadi nak nikah tu kita nikahkanlah. Cuma bila kita nikahkan orang OKU ni, mesti ada orang sebelah tu yang menjadi juru bahasa dia, juru bahasa isyarat lah kita katakan, juru bahasa isyarat. Sebab dia ni ialah mata okey, tapi dari segi dia tak boleh nak cakap. Kalau lepas tu cakap tu macam tu je, lepas tu telinga pun kurang dengar. Jadi kita nak berinteraksi dengan dia tu susah sikit lah. Jadi memerlukan kepada juru bahasa isyarat yang duduk sebelah. Dan bila kita akadkan nikah tu, dia tak macam orang normal biasa, dia akan terus sambut. Dia akan terus sambut kan. Bila kita akad nikahkan orang biasa,
Kita sebut je senikahkan nikah sampai pada tunai. Maka dia terus jawab. Saya terima nikah sampai pada tunai. Itu tak? Tu kalau orang normal lah. Tu kalau orang normal. Tapi kalau orang yang macam tadi, tak dapat dia terus jawab saya terima nikah dia. Tak boleh macam tu. Dia tunggu orang yang jurubahasa isyarat ni kan menterjemahkan apa yang kita cakap. Dia kena tunggu apa yang kita cakap tu dia terjemahkan dulu. Dah habis apa yang dia terjemahkan, apa dia cakap tadi dengan bahasa isyarat, barulah pengantin lelaki itu akan jawab. Pun menggunakan bahasa isyarat. Menggunakan bahasa isyarat. Ada? So maknanya jurubahasa tadi dia makna jurubahasa tu bahasa isyarat ni dia kena orang yang normal yang boleh bercakap. Kemudian satu lagi dia faham baca isyarat. Kalau jurubahasa bahasa isyarat pun dia pun tak faham, dia pun tak boleh cakap, tapi dia boleh terjemahkan, tapi dia tak cakap, jadi tak boleh lah. Mestilah jurubahasa isyarat tu dia boleh faham bahasa isyarat dan dia boleh bercakap. Dia boleh cakap untuk menterjemahkan apa yang kita cakap dan apa yang dicakap oleh pengantin itu. Jadi receh lah kerja dia tu kan. Susah sikit lah kerja. Makan masa lah. Kalau orang normal sekali hanjut je okay, dah sah lah kan. Kalau yang ni tak dapat sekali hanjut dah. Kita tunggu lemondong tengok dulu kan. Makan masa juga dia nak terjemahkan apa dia cakap tu. Lepas tu ganti lelaki pula makan masa dia nak menjawab benda tu. Dah selesai kan barulah sama ada sah ataupun tak sah, tuan-tuan. Hamilah lah. Jodoh dia adalah jodoh dia. Walaupun OKU kurang upaya, tapi jodoh dia ada. Alhamdulillah lah. Macam tu. Ada juga kadang OKU tak ada jodoh langsung. Malah bukan OKU juga, yang normal pun kadang jodoh tak ada. Nak buat macam mana kan? Itu bukan kerja kita, itulah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi yang ketiga di makruh. Hukum ni berlaku apabila seorang tu tak perlu kepada perkahwinan. Contohnya seorang yang tidak punya keinginan untuk berkahwin, sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi ataupun penyakit, ataupun tidak punya perbelanjaan ataupun kurang upaya lah. Jadi makruh berkahwin dalam keadaan ini kerana perkahwinan perlu kepada memenuhi sesuatu yang di luar kemampuannya, iaitulah antaranya mas kahwin, al-mahru dan juga nafkah. Mas kahwin dan juga nafkah. Kita alhamdulillah cuma di 9 ni kita beruntung lah. Mas kahwin ni 200 je kalau nak dahara. Kalau janda pun 100 je kan. Kalau separuh negeri itu dikira mas kahwin hantaran dengan mas kahwin tu dikira sekali. Contoh negeri Kelantan dia mas kahwin dikira sekali dengan hantaran. So maknanya kalau hantarannya 10,000, mas kahwin 10,000 lah. Mana mas kahwin hantaran tu dia jadi mas kahwin terus. Mana 10,000 tu 10,000 akan jadi milik perempuan lah. Kan kalau ni 9 ni, kalau 10,000 ni biasanya dia akan bagi ahli keluarga pihak perempuan. Baik kan dia kata. Dah bagi mereka masuk duit ni nak nikah hari ni. Biasanya sebulan ataupun 2 bulan biasanya dah habis, selesai lah. Antara tu dah bayar kan. Tunggu hari langsung je lah. Macam tu. Tunggu hari langsung. Tak? Macam tu. Baik. Tu dalam kaedah kita lah. Di konteks kita ni 9 tu biasa begitu. Dan banyak negeri lain macam tu. Biasanya tunang, biasanya setahun. Ada yang kadang tak sampai setahun tunang pun. Ada yang 6 bulan tunang dah terus nikah. Ada yang tak nak bertunang langsung pun ada. Turun datang tu masuk Minang kan. Terus berkahwin. Tapi itu leceh sikit lah tu kan. Leceh deh. Sebab kita perlukan dokumentasi dia. Apalagi kalau Negeri Sembilan ni antaranya perlukan ialah contohnya kursus pra-perkahwinan. Kursus perkahwinan mesti ikut. Tak ikut maknanya tak lengkap lah dia punya permohonan tu. Macam tu. Lagipun kursus perkahwinan tu banyak benda yang kita dapat.
Cuma bagi orang yang pernah berkahwin, tak perlu pergi kursus lagi. Contohnya dia duda ataupun janda. Tak perlulah pergi kursus lagi. Begitu juga kalau umur dah 45, tersilap saya 45 ke atas, tak perlu lagi pergi kursus. Sebab kalau pergi kursus kan mungkin orang pun budak-budak ni tanya, abang nak kahwin ke kan? Macam tu kan. Atuk nak kahwin ke ni? Kan? Atuk nak kahwin. Yalah atuk nak kahwin, kau nak kahwin dan pun nak kahwin juga. Betul tak? Macam tu. Ataupun Wan nak pergi kursus, Wan nak kahwin ke? Jadi budak yang sekolah pun tanya kan. Jadi mungkin kalau kita ni maklulah nak pergi kursus. Dia tak perlu lagi kursus. Baik, kemudian afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah apabila seseorang memiliki kemampuan kewangan tetapi tidak berhajat kepada perkahwinan kerana tiada berkeinginan di samping sibuk ibadah ataupun untuk ilmu. Justru menumpukan kepada beribadah dan untuk ilmu adalah lebih baik daripada berkahwin. Hal ini adalah kerana perkahwinan itu berkemungkinan akan mengganggu tumpuannya. Jadi tumpuannya tak terganggu lah. Apalagi kalau konteks budak belajar kan. Nak belajar menuntut universiti pula. Menuntut universiti, belum habis belajar, belum habis degree lagi. Dah menggata nak kahwin kan. Dah kata nak kahwin. Jadi nak kahwin, lalu mak kata, kahwin-kahwinlah kan. Macam tu. Cuma masalahnya bila berkahwin dalam waktu belajar ni, cabarannya lain lah. Cabarannya takkan sama dengan orang tidak berkahwin. Apalagi kalau ada anak pula tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Jadi nak kena numpukan perhatian pada isteri, pada anak dan sebagainya. Kemudian tempat tinggal pun tentu tak boleh campur dengan student lain. Tempat tinggal kenalah cari tempat tinggal sendiri, sewa sendiri kan. Kalau belum berkahwin, kita boleh tinggal dengan student lain yang sama belum berkahwin. Bila dah kahwin, terpaksa cari tempat tinggal yang lain. Mampu ke nak bayar sewa rumah? Tak. Mampu ke nak bayar tu, bayar ini dan sebagainya. Jadi sikit sebanyak kemungkinan besar akan terganggu lah. Jadi maknanya kalau nak boleh, tak ada masalah. Ada juga student-student yang berkahwin waktu tengah belajar. Tapi dia punya perjuangan tu lainlah sikit. Cabarannya berbezalah dengan orang yang bujang, yang tidak berkahwin ketika dalam menuntut ilmu tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Antara ulama yang lambat berkahwin antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal antara ulama yang lambat berkahwin. Satu hari tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni suatu hari dia tengah mengajar di masjid. Di masjid masa tu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Namanya Abu Nawas. Pernah dengar kan Abu Nawas? Abu Nawas. Abu Nawas ni hidup pada zaman, tak silap saya lah, Khalifah Harun Ar-Rasyid, kata silap saya. Jadi Abu Nawas ni dia seorang yang cerdik. Tapi orang anggap dia gila. Sama juga dengan si Bahlul. Pernah dengar kan si Bahlul kan? Si Bahlul ni seorang yang cerdik. Tapi orang anggap dia gila. Abu Nawas macam tu juga. Dia seorang yang cerdik. Tapi orang anggap dia gila lah. Jadi satu hari tuan-tuan, kan, satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni dia tengah mengajar di masjid. Kan, tengah mengajar tu tiba-tiba datanglah Abu Nawas tadi. Dia datang untuk mengganggu mengganggu pengajian Imam Ahmad bin Hanbal. Macam tu. Ketika Imam Ahmad mengajar tengah mengajar tadi, maka dia kata, dia bangunlah. Tuan, dia kata, boleh tak aku nak tanya beberapa perkara? Aku nak tanya pada kamu beberapa perkara. Jadi bila nampak je, kan, Abu Nawas ni bangun nak bertanya beberapa perkara, maka anak-anak murid kepada Imam Ahmad tadi macam bengang sikit lah. Sebab memang dia tahu dah Abu Nawas ni macam mana PL dia perangai dia. Tapi Imam Ahmad dia kata, tak apalah, biarlah. Kau nak tanya apa? Dia kata, aku nak tanya padamu, kan, saya dengar kau ni seorang ulama hebat, ulama besar. Jadi aku nak tanya kepada kamu tu beberapa soalan. Apa soalan aku nak tanya tu?
Okey, soalan yang pertama. Dia kata, aku suka bersaksi dengan benda yang gaib. Aku suka bersaksi dengan benda yang gaib. Bila dia tanya soalan tadi tuan, anak murid dia pun mula pegang lah. Oi, kau ni betul ke tak betul? Kau gila ke apa? Kau bersaksi satu benda yang gaib. Benda yang tak nampak kau bersaksi. Maka Imam Ahmad kata, tak apa, biarkan. Dia tanya soalan. Kemudian saya nak tanya pada kamu Imam Ahmad, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah, aku suka makan bangkai. Aku suka makan bangkai. Itu soalan yang kedua. Itu macam bukan soalan, macam pengakuan kan. Tapi itu soalan. Aku suka makan bangkai. Jadi bila tanya soalan kedua tadi, anak murid pun bengang jugalah. Kan? Ada yang kata, baliklah dia kata kan. Kau ni mengacau lah pengajian kita orang ni. Maka Imam Ahmad kata, tak apa, biarlah. Kemudian dia kata lagi, soalan yang ketiga. Aku suka lari daripada rahmat Allah. Dia kata. Aku suka lari daripada rahmat Allah. Jadi dia nak murid pun bengang juga. Kau ni bagi pengakuan ke soalan. Jadi ada yang kata bengang lah, marah-marah dan sebagainya. Maka Abu Nawas kata, saya dengar kau seorang yang hebat. Cubalah jawab persoalan-persoalan saya tadi. Maka Muhammad pun menung gitu kan. Dia tak jawab soalan tadi. Tapi adakah Imam Ahmad tak tahu jawapannya? Dia tahu. Tapi dia diam macam tu. Maka Abu Nawas pun buat macam provokasi lah. Saya tengok. Dia kata, tengok kan, guru kamu ni tak pandai pun, dia kata. Kamu sibuk menadah kitab dengan dia, dia kata. Kamu sibuk tadah kitab dengan dia. Sebenarnya dia tak faham pun. Dia tak kata jawab pun, dia kata. Maka anak murid pada Imam Ahmad, dia kata, minta kepada guru jawab. Minta supaya Imam Ahmad jawablah persoalan-persoalan tadi. Maka akhirnya Imam Ahmad pun jawablah persoalan tadi. Okey. Soalan yang pertama. Kamu kata kamu suka bersaksi kepada benda yang gaib. Maksudnya kamu suka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya kamu bersaksi tu. Mana kamu bersaksi bahawa Allah Ta'ala tu Esa. Tunggal. Allah Ta'ala kan gaib. Benda yang tak nampak kan. Satu zat yang wajib wujud yang tidak nampak. So mana kamu bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka Abu Nawas kata, betul jawapan kamu, kata. Dia membetulkanlah apa yang jawab oleh Imam Ahmad tadi. Kemudian apa pula jawapan yang kedua? Wahai Imam Ahmad. Jadi Abu Nawas provok lagi lah. Cuba jawab yang kedua. Apa jawapannya? Untuk jawapan yang kedua itu maksudnya kamu suka makan bangkai kan? Maksudnya kamu suka makan ikan dan kamu suka makan belalang. Kamu suka makan ikan, kamu suka makan belalang. Kerana ikan dan belalang ini dikira, kalau mati dikira bangkai lah. Dikira bangkai, tetapi bangkai yang boleh dimakan. Ikan kan tak disembelih. Mana ada ikan disembelih? Ada tak ada kalangan tuan-tuan ni pergi kedai beli ikan, buat balik rumah, sembelih ikan? Ada tak? Tak ada siapa sembelih ikan tu. Semua lapah ikan dah lah. Siang ikan, lapah ikan. Kita tak ada sembelih ikan. Macam tu. Jadi ikan tu dikira bangkai. Tapi bangkai yang boleh dimakan. Begitu dengan belalang. Tahu tak? Tak ada siapa yang nak sembelih belalang. Tapi dikira benda itu dihalal lah. Selagi mana dia tidak buruk, tidak busuk dan sebagainya. Maka benda itu dikira halal, bolehlah kita makan. Okey, soalan ketiga. Abu Nawas kata, kau cakap kau pandai, jawablah soalan ketiga. Wahai Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad kata, untuk soalan ketiga, kau kata aku suka lari daripada rahmat Allah. Apa maksudnya? Maksudnya engkau wahai Abu Nawas suka lari daripada hujan. Kau suka lari daripada hujan. Maksudnya kalau hujan datang, hujan lebat datang, kau cabut lari tak? Cabut lari? Tahu tak? Hujan ke rahmat Allah? Tahu tak? Hujan rahmat Allah.
Jadi bila berlaku hujan, semua cabut lari. Cari tempat untuk berteduh. Maknanya kau lari daripada rahmat Allah. Jadi Abu Nawas pun membetulkanlah, mengiyakan jawapan-jawapan daripada Imam Ahmad tadi. Macam tu. Kemudian ada lagi soalan yang keempat. Ada lagi rupa tuan-tuan soalan yang keempat. Jadi anak murid pada Imam Ahmad tadi ingat dah habis dah soalan dia. Rupa lagi ada lagi soalan yang keempat. Apa persoalan yang keempat tuan-tuan? Abu Nawas kata, kan, antara engkau dengan aku lagi lebih baik, lebih banyak amalanku berbanding dengan engkau Imam Ahmad, dia kata. Walaupun kau ni guru, ramai anak murid, tapi aku lebih baik pada engkau, dia kata. Bengang anak murid dia. Dia kata, Abu Nawas kata dia lebih baik daripada guru dia. Maka Imam Ahmad pun mendung je lah macam tu. Diam kan. Kamu tahu tak aku lebih baik? Imam Ahmad tak jawab. Maka Abu Nawas kata, aku lebih baik pada kamu kerana aku telah berkahwin. Engkau belum kahwin lagi. Kerana Nabi SAW bersabda, raka'ataini minal mutazawwiji khairum min sab'ina raka'atan minal ajbi. 2 rakaat sembahyang orang telah berkahwin lebih baik amalannya berbanding dengan 70 rakaat orang yang belum berkahwin. Menung ini Imam Ahmad masa tu. Dia masa tu belum kahwin lagi. Dia masa tu belum kahwin. Jadi Abu Nawas dia dah kahwin masa tu. Jadi makna amalan dia Abu Nawas lebih baik, dia kata, berbanding dengan guru Imam Ahmad tadi. Maka selepas daripada tu tuan-tuan, maka Imam Ahmad pun bisik pada ibu dia selepas kejadian tadi. Dia bisik pada ibu dia supaya ibu dia mencarikan jodoh untuk dia. Tu yang lepas tu barulah dia kahwin, tuan-tuan. Tu kisah Imam Ahmad. Baik, kita kembali pada tadi. Jadi afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah bila seseorang memiliki kemampuan kewangan tetapi tidak berhajat kepada perkahwinan kerana tiada berkeinginan di samping sibuk beribadah ataupun menuntut ilmu. Justru menumpukan pada beribadah dan menuntut ilmu adalah lebih baik daripada berkahwin. Hal ini adalah kerana perkahwinan itu berkemungkinan akan mengganggu tumpuan dia. Itu sebabnya kita tengok di kalangan para ulama, tuan-tuan, kadang-kadang mereka ni lambat berkahwin. Lambat kahwin. Umur kadang dah 50 tahun baru kahwin. Cuma masalahnya bila kita kahwin lambat ni, nanti kalau dapat anak, mana kita dah tua. Dah tua, anak barulah nak naik kan. Anak nak naik, barulah nak membesar. Jadi kalau kita kahwin awal ni, maknanya kalau kita dah tua besok, anak dah besar dah. Dah tak kisah lagi kan. Nak pergi mana-mana pun senang. Anak dah boleh drive buat kereta. Bila anak kecil, kan, kita dah tua, baru dapat anak, baru anak nak masuk tadika, kan, kita kalau sakit dan sebagainya susahlah sikit. Nak ke mana-mana tu susahlah. Sebab anak kita masih kecil, tak boleh memandu. Kalau zaman sekarang lah, kalau ikut pada zaman sekarang. Betul tak? Mana kenderaan, kan, satu benda yang sangat penting. Keperluan dalam kehidupan kita. Nak pergi mana pun mesti ada kenderaan. Tak ada kenderaan susah. Ada kenderaan tak ada pemandu pun tak boleh. Mesti ada pemandu. Takkan kita nak mengharapkan orang lain memandu. Betul tak? Jadi paling tidak pun kita ada anak yang boleh memandu. Kita ada menantu yang boleh memandu. Kalau apa-apa hal berlaku, mereka lah yang akan drive kereta untuk kita pergi ke rumah sakit dan sebagainya. So kalau lambat berkahwin, itulah tadi antara dia punya kesan dia lah. Kita dah tua, jadi tak ada siapa yang nak bawa kita ke hospital. Kita paksalah telefon lah, ambulan lah kan. Nak tunggu ambulan pun satu hari juga tu. Kena pula jalan jam. Tunggu ambulan tak sampai-sampai. Baik, kemudian 5.5, afdal berkahwin. Seseorang yang tidak kuat beribadah atau menuntut ilmu, bahkan berkemampuan untuk berkahwin tetapi tidak memerlukannya, afdal baginya berkahwin agar kelapangan masa tidak didorongkan melakukan para keji. Melalui perkahwinan akan membantu melakukan kebaikan
kemudian melahirkan zuriat serta meramaikan keturunan baginda Rasulullah umat baginda Nabi. Nabi pun sebut kan, fa inni mukasirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku suka dengan jumlah umatku yang ramai pada hari kiamat. Gitu. Ni kalau seandainya orang kata kalau seandainya tidak berkahwin nanti akan melakukan benda tak elok lah. Kalau zaman sekarang ni banyak benda tak elok, pengaruh-pengaruh daripada internet kan, orang kata video-video, orang kata porno, video lucah dan sebagainya. Benda tu tuan-tuan zaman sekarang ni ujung jari je. Ujung jari. Semua boleh dapat. Di ujung jari. Dengan teknologi zaman sekarang ni semua boleh dapat. Jadi untuk menghindarkan tadi benda yang tak elok tadi, maka hendaklah kita berkahwin. Ataupun kalau anak kita contohnya dia tak tahu nak cari jodoh, mak ayah lah cari jodoh. Mak ayah lah carikan. Kena-kena ni lah kan. Anak kau dah kahwin belum? Bolehlah anak dia perempuan, anak kau siapa lelaki? Anak kau lelaki kau jantan kau jopo. Anak dia perempuan dah habis dah universiti dah. Tunggulah orang nak masuk Minang tak tak? Dia kadang anak perempuan dia kadang dia malu sikit. Tapi kadang anak lelaki pun malu juga. Bukan anak perempuan yang malu, lelaki pun kadang malu. Dia tak pandai, dia kalau cakap perempuan kan tak pandai. Dia tak kerti nak mulakan kat mana kalau cakap perempuan, tak kerti dia dah. Malahan kadang perempuan pula lebih lah kan. Dia pula lebih lah tanya budak lelaki tu. Dan lelaki tu tak kerti nak mula lah, perempuan yang pandai mulakan dulu. Macam tu kan. Banyak macam tu kan. Tapi ada juga lelaki dia yang lebih dulu kan. Macam tu. Baik. Saya rasa itulah tuan-tuan perbincangan kita malam ni, insya-Allah. Jadi sampai situlah kita punya pengajian, betul tak? Akan datang kita sambung lagi kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam, insya-Allah. Kedudukan keluarga dan penjagaan Islam. Okey, saya buka soalan lah sebelum saya tutup pada malam ni, pengajian terakhir kita sebelum Ramadan ni. Ada soalan tak? Ada soalan? Takkan tak ada soalan? Biasa banyak soalan ni, macam-macam soalan. Hari ni tak ada soalan pula. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, saya tutup insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyana prataya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrul rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.